Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diharapkan kepada semua mahasiswa yang menyaksikan video ini berada di dalam lindungan rahmat dari Allah, diberikan kefahaman, diberikan keinsafan untuk sama-sama segera berubah daripada orang yang hanya faham, tetapi juga orang yang akan menggerakkan kefahaman itu menjadi satu amalan yang berterusan dalam kehidupan. Mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita akan sambung pengajian kita yang berjudul Tasawur Islam. Topik Tasawur Islam yang kita akan sampaikan sebentar lagi ini yang biasanya kita akan sampaikan pada minggu yang kedua, ya. Tasawur Islam yang bermaksud gambaran keutuhan, keseluruhan Islam, ya. Jadi dalam konteks tasawur Islam yang nak disampaikan kepada mahasiswa semua, kita mulakan dengan slide yang berbunyi keistimewaan Islam. Jadi keistimewaan Islam ini adalah merupakan satu antara topik yang dibincangkan bagi tujuannya untuk lebih memudahkan kepada pendengar ataupun orang yang ingin memahami agama Islam, agar mereka yang menganggap Islam ini rasa lebih bersemangat dan bermotivasi untuk lebih memahami akan ajaran Islam. Jadi di antara keistimewaan yang telah digariskan oleh ulama-ulama kalam dan juga ulama-ulama akhlak tentang keistimewaan Islam itu ada 6, ya, yang telah digariskan. Yang pertama sekali, keistimewaan Islam adalah bersifat ketuhanan, ya, yang kita namakan dalam konteks yang istilah yang tepat adalah Rabbaniyah, ya. Manakala yang kedua adalah konsep keistimewaan yang kedua adalah keseimbangan, yang kita sebut sebagai tawazun. Manakala yang ketiga adalah kesederhanaan yang kita namakan sebagai wasatiyah. Dan yang keempat itu realiti atau waqi'iyah. Yang kelima universal, yang kita namakan sebagai alamiyah. Dan yang keenam lengkap ataupun syumul. Mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, dalam konteks kita untuk memahami apakah keistimewaan Islam yang pertama, yang kita namakan sebagai ketuhanan, kita perlu menyadari bahawa syarat-syarat asas untuk satu agama menjadi agama adalah agama tersebut mesti memiliki satu Tuhan yang jelas. Yang ini tidak ada pada mana-mana agama. Dalam konteks kita nak memahami bahawa Rabbaniyah ini sebagai keistimewaan Islam, bahawa orang-orang Islam telah diperkenalkan pertama kali sebelum mereka mendalami Islam bahawa siapakah Tuhan mereka. Maka inilah yang tidak pernah ada pada mana-mana agama. Dalam konteks mereka memperkenalkan agama itu sebagai agama pilihan manusia, ya. Tapi dalam konteks Islam, perkara pertama yang perlu dijelaskan ketika mereka memilih untuk menjadi orang Islam adalah siapakah Tuhan. Maka inilah antara keistimewaan yang ada pada agama Islam. Kenapa? Kerana orang-orang Islam dia tidak pernah akan ada rasa keliru ataupun rasa ragu-ragu tentang siapakah Tuhan yang patut mereka sembah. Inilah yang menyebabkan Islam ini adalah agama yang istimewa, kerana Tuhannya itu adalah sangat jelas dan nyata. Tidak akan berlaku sebarang kekeliruan di dalam konteks kita siapakah yang patut kita sembah. Sebab itu dalam surah Az-Zumar ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Yang bermaksud sesungguhnya bahawa inilah agama yang telah Allah Ta'ala turunkan padanya kitab. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah kamu kepada Allah dengan penuh keikhlasan kerana Allah. Maka dengan ayat seperti ini, kita telah dibantu oleh Allah untuk yakin bahawa Islam adalah agama yang mana kita dijelaskan akan siapakah Tuhan yang sepatutnya disembah oleh Allah, oleh manusia, ya. Begitu dalam surah As-Sajdah ayat yang kedua, Allah Ta'ala firman, Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Telah Allah Ta'ala turunkan pada agama ini kitab, yang tidak ada padanya sebarang keraguan, tidak ada padanya yang
La raiba fihi min rabbil alamin, yang mana di dalam tidak ada sebarang padanya sebarang keraguan, yang sesungguhnya agama itu turun daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Maka dengan kenyataan-kenyataan yang datang dari Allah, ini merupakan satu bantuan yang sangat jelas bahawa manusia yang beriman kepada Allah, mereka telah menyembah Allah yang benar. Yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan. Di dalam Al-Quran ada banyak istilah-istilah yang kita temui, yang ada di dalamnya beberapa perkataan yang bermaksud dengan keseimbangan. Kita pernah dengar perkataan Al-Mizan, ya. Perkataan Al-Mizan ini salah satu istilah yang memang popular di dalam konteks kita untuk mendapatkan satu gambaran bagaimanakah Islam ini beroperasi sebagai sebuah agama. Di dalam konteks keseimbangan, diminta oleh Allah dalam konteks kita beragama supaya kita dapat meletakkan diri kita itu pada tempat yang benar, ya, tempat yang betul, tempat yang sesuai, ya. Dalam konteks surah Al-Baqarah ayat 201, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang mana ayat itu bermaksud, dan di antara mereka ada di antara mereka yang berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga di akhirat, kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada siksa api neraka. Ini adalah merupakan ayat yang ada elemen doa, yang mana kita minta kepada Allah supaya kita berada di tempat yang selamat. Maka ke tempat yang selamat itulah yang kita maksudkan sebagai keseimbangan di dalam kehidupan, ya, keseimbangan kita di dalam melakukan semua perkara, ya. Maka kita nyaksikan dalam contoh keseimbangan, kita tidak boleh melakukan sesuatu dengan melampau, ya. Sebagai contoh, itu tidak dibenarkan untuk makan secara berlebihan, dan makan secara berlebihan itu pun kita tidak boleh makan hanya satu jenis makanan saja. Kita perlu memakan beberapa jenis kategori makanan yang berlainan kategorinya. Ada di antara makanan itu dalam bentuk haiwan, dalam bentuk tumbuh-tumbuhan. Ada yang datang daripada darat, ada yang datang daripada laut. Jadi Allah dalam konteks ini menyuruh kita supaya makan kesemuanya itu dengan kadar, dengan sukatan yang benar, agar tidak berlaku lebihan pada makanan yang kita makan pada satu-satu kategori dengan melampau. Maka inilah yang dimaksudkan, ya, dalam konteks kita. Bila kita memahaminya, kita perlu menerjemahkan dalam semua bentuk dan lapangan kehidupan. Dan itu bukanlah perkara yang mudah, kerana ia memerlukan sedikit proses yang perlukan kesabaran, ya, dan sedikit masukan dan juga nasihat-nasihat daripada orang yang lebih memahami tentang apakah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan, supaya kehidupan yang kita mahukan, yang kita jalani dalam konteks nak bertemu dengan Allah, kita menjalaninya dengan penuh keseimbangan. Baik, seterusnya, keistimewaan Islam yang seterusnya adalah kesederhanaan. Ini salah satu antara keistimewaan yang cukup jelas berada di dalam Islam, yang mana orang-orang Islam dan agama Islam itu sendiri adalah merupakan agama yang sangat sederhana. Tidak ada sebarang satu ajaran yang diminta kepada kita untuk bersifat ekstrim dan berlebih-lebihan, ya, dalam melakukan sesuatu, ya. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Ta'ala firman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Bermaksud demikianlah, sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu, wahai manusia, wahai umat manusia, suatu umat yang telah dipilih dengan adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan juga yang salah. Sebenarnya kiblat kamu adalah Kaabah, dan tiadalah kamu dijadikan kiblat yang engkau menghadapnya dahulu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan kami tentang siapakah yang benar-benar mengikuti Rasul dan membenarkannya, dan siapa pula yang berpaling tadah, berpaling kepada kekufuran.
Dan sesungguhnya soal peralihan arah kiblat itu adalah amat berat untuk diterima kecuali kepada orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayah dari Allah dan tidak akan menghilangkan bukti iman kamu. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihan dan rahmatnya kepada orang yang beriman. Demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita akan hakikat yang mana kita diminta oleh Allah untuk menterjemahkan keistimewaan Islam di dalam bentuk keseimbangan dan juga kesederhanaan di dalam kita menterjemahkan semua ajaran yang telah dipelajari dari dulu sampai ke hari ini dengan penuh kesederhanaan. Jadi dengan ini saya sudahi perbincangan kita tentang keistimewaan Islam dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di antara ciri-ciri keistimewaan Islam ialah Islam itu bersifat realistik dan al-waqi'i, di mana agama Islam itu diamalkan oleh manusia secara praktikal dan diterima oleh akal dari segi logiknya. Ajaran Islam dikatakan sebagai praktikal kerana ia memenuhi fitrah dan tuntutan manusia itu sendiri. Sebagai contoh, kita melihat kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala aturkan di atas muka bumi ini. Kita lihat ada manusia miskin dan ada manusia kaya. Ada manusia yang kuat dan ada manusia yang lemah. Apabila kita mempunyai nilai kemanusiaan, apabila kita mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi, maka akan kita dapati di situlah letaknya keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan orang-orang yang kuat akan menolong orang yang lemah, orang yang kaya akan menolong orang yang miskin. Begitulah juga yang seterusnya. Kita dapat lihat bahawasanya Islam itu bersifat praktikal dari aspek pelaksanaan ibadah dan juga aspek-aspek yang lain. Umpamanya, dalam aspek pelaksanaan ibadah, secara realistik, Islam itu mewajibkan manusia untuk menunaikan solat. Dan bahkan hukum menunaikan solat itu adalah wajib. Tetapi pelaksanaan solat itu bersifat anjal berdasarkan kepada keadaan dan realiti manusia pada waktu itu. Sekiranya dia sihat, sekiranya dia mempunyai kekuatan dan kemampuan, maka wajib ke atas seseorang itu melaksanakannya dengan sempurna. Sedangkan mereka yang sakit akan diberi kelonggaran di dalam melaksanakannya. Perkara ini dapat dijelaskan melalui surah Al-Baqarah ayat 266, yang mana ayat ini memberi gambaran kepada manusia tentang realiti kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Di antara realiti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia di dunia ialah apabila manusia itu menanam pokok-pokok serta tumbuh-tumbuhan di atas kebun, mengeluarkan hasil yang baik, maka dia akan dapat mewariskan kepada keturunannya yang baik selama mana dia tidak membakar kebunnya. Begitulah juga dalam realiti di akhirat. Seseorang manusia apabila dia melakukan kebaikan demi kebaikan yang berlanjutan tanpa dia menghapuskan kebaikan dengan maksiat, maka dia akan menuai segala kebaikan itu di akhirat nanti. Ciri yang seterusnya ialah Islam bersifat universal ataupun al-alamiyah, atau dalam bahasa kita namakan sebagai sejagat. Maksud Islam bersifat universal ialah Islam ini adalah untuk semua, yang mana ia tidak membatasi pada waktu, masa, tempat dan keadaan. Tidak juga terbatas pada agama dan bangsa. Dan tidak juga terbatas kepada warna kulit dan sempadan geografi. Begitulah luasnya Islam dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Allah Taala mengutuskan Nabi di lembah Arab,
Tetapi contoh dan tauladannya tidak terbatas hanya untuk kaum Arab. Bahkan ia melangkaui batas-batas geografi dan juga batas warna kulit. Dan Nabi menekankan bahawasanya melalui hadis Nabi SAW, tidak ada kelebihan bagi Arab dan Ajami kecuali takwa. Selanjutnya, Islam itu bersifat lengkap ataupun syumul. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kamu untuk kamu anuti. Dan telah aku sempurnakan nikmat kamu. Dan aku redha Islam itu sebagai agama kamu. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala lengkapkan agama dengan penurunan wahyu, dengan siri-siri penurunan wahyu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisytiharkan Islam itu sebagai agama yang lengkap dan kesempurnaan dengan penuh sempurna. Dapat disimpulkan di sini bahawasanya ciri-ciri keistimewaan itu dapat dilihat melalui beberapa poin tersebut. Di antaranya ialah Islam itu bersifat Rabbani. Islam itu bersifat waqi'i. Islam itu bersifat syumul dan lengkap. Islam itu bersifat waqi'i dan juga praktikal. Islam itu bersifat murunah atau anjal, atau tetap tetapi anjal, ataupun dalam bahasa lain disebut sebagai fleksibel. Mudah-mudahan ia memberi manfaat yang baik kepada kita.